Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Antara perkara yang paling dinantikan, antara event ataupun pilihan raya paling dinantikan pada tahun ini adalah pilihan raya negeri Sabah, PRN 17 tahun 2025. Akhirnya timbul satu berita yang berkata gesaan terhadap PBS dan Partista yang kini berada di dalam gabungan bersama GRS. Timbul desakan terhadap kedua-dua parti ini untuk keluar daripada GRS untuk bertanding lebih banyak kerusi. Namun saudara-saudara, ini satu artikel daripada FMT, lebih baik kekal dalam GRS PBS, dan Star diberitahu. Wujud dakwaan segelintir ahli parti mahu dua parti itu keluar GRS supaya boleh bertanding banyak kerusi. Persoalannya, kalau PBS dan GRS, PBS dan STA maafkan saya, keluar daripada GRS, adakah HJJ masih mempunyai kekuatan untuk mendepani pilihan raya negeri Sabah yang akan datang? Parti Bersatu Sabah PBS dan Parti Solidariti Tanah Airku STA disaran kekal dalam GRS di sebalik dakwaan wujud desakan keluar daripada komponen itu pada PRN. Mungkinkah antara desakan supaya GRS dan PBS ini keluar, maafkan saya, STA dan PBS ini keluar daripada GRS kerana melibatkan skandal rasuah Sabah, ataupun mungkin pembawaan itu membuat kedua-dua parti itu untuk keluar daripada gabungan GRS, ataupun sebenarnya parti STA disaran untuk kekal di dalam GRS kerana mungkin Jeffrey Gittingan sebagai Presiden STA, sebagai Ketua Menteri Sabah, adalah the next CM Sabah, calon yang terdekat untuk menggantikan Haji Jinor. Seorang penganalisis politik enggan dinamakan mendakwa. Desakan itu datang daripada segelintir ahli parti kerana mahu bertanding lebih banyak kerusi, terutama di kawasan majoriti Kadazan Dusun Murut KDM. Romzi Ationg dari Universiti Malaysia Sabah mendedahkan pihak tertentu dalam PBS dan STA mahu parti mereka keluar daripada GRS dan bersekutu dengan pihak lain jika mereka tidak memperoleh lebih banyak kerusi KDM. Saudara-saudara, adakah mungkin PBS dan STA akan keluar daripada GRS dan mungkin bergabung dengan UMNO Sabah, Pakatan Harapan Sabah, ataupun mungkin juga Parti Warisan? Ini menjadi persoalannya. Setakat ini pemimpin mereka belum membuat sebarang kenyataan, tetapi langkah terbaik bagi kedua-dua parti berasaskan KDM ini adalah untuk kekal dalam GRS, kata Romzi kepada FMT. PBS dan STA antara 8 komponen parti dalam GRS selain gagasan rakyat diketuai Ketua Menteri Haji Jinor. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Satu lagi kejutan kali ini, tidaklah mengejutkan sangat barangkali. Sekali lagi melibatkan kepimpinan Perikatan Nasional. Sebelum ini kita dengar ada dua pemimpin PAS yang didakwa mengganggu pilihan raya umum Singapura. Kali ini pula, mungkin saya boleh kata ini melibatkan satu perkara yang amat sensitif. Dalam satu artikel daripada Harapan Daily, Adun PN ini, sedar ke tidak, beliau dah hasut rakyat tidak percaya pada Agong. Saudara-saudara, ini adalah satu perkara yang amat sensitif dan sudah pasti rakyat Malaysia yang tidak suka dengan perkara begini ataupun cerita yang melibatkan nama yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu, pasti tidak menggemari berita ini. Dan ini pula melibatkan Adun Perikatan Nasional. Tindakan Adun dari Terengganu, Dr. Tengku Muhammad Fakhruddin Muhammad Fauzi, yang didakwa meremehkan Perlembagaan Persekutuan dengan mengatakan ia hanya sekadar kertas, adalah tindakan yang memperkecil kuasa yang di-Pertuan Agong
dan Majelis Raja-Raja. Sebelum kita teruskan, kalau benarlah Adun PN ini, pemimpin PN ini, menghasut rakyat untuk tidak percaya pada Agong, adakah dengan ini beliau ini layak dipecat, layak dikenakan tindakan undang-undang? Peguam Dr. Zulkarnain Luqman mempersoal, adakah Adun Sura itu sedar atau tidak bahwa perlembagaan Malaysia berkait rapat dengan kedudukan raja-raja? Beliau juga bertanya kepada Adun pembangkang itu, sedar bahawa kedudukan Melayu dalam perlembagaan Malaysia ini jauh lebih kuat daripada perlembagaan Singapura. Dalam perlembagaan Malaysia, kesemua jawatan penting dalam kerajaan seperti Perdana Menteri, Menteri, Ketua Polis, Panglima Tentera, Ketua Hakim, Peguam Negara dan banyak lagi jawatan penting kerajaan, kesemuanya perlu mendapat perkenan Agong atau Majlis Raja-Raja. Dalam perlembagaan Singapura pula, tiada peruntukan berkaitan yang di Pertuan Agong atau Majlis Raja-Raja. Adun ini sedar atau tidak bahawa sebarang pelanggaran perlembagaan itu adalah satu perkara yang serius dan boleh dikenakan tindakan undang-undang sama ada secara sivil atau jenayah. Tulisan Adun ini memperkecilkan kuasa dan kedaulatan Agong dan Majlis Raja-Raja. Seolah-olah Adun ini menganggap Agong dan Majlis Raja-Raja ini boleh diperkotak-katikan oleh kuasa politik. Tulisan sebegini adalah satu cenderung kepada perbuatan menghasut rakyat untuk mengurangkan kepercayaan rakyat kepada Agong dan Majlis Raja-Raja. Jadi saudara-saudara, adakah dengan ini kepimpinan Perikatan Nasional yang tertinggi Muhyiddin Yassin Hadi Awang akan mengambil tindakan terhadap Adun PN ini ataupun mereka hanya berdiam diri saja? Adakah ini boleh menyebabkan gabungan PN diharamkan? Itu menjadi persoalan. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Akhirnya tak tahan lagi Zahid Hamidi mendedahkan satu rahsia ataupun satu kenyataan padu, tamparan padu untuk seluruh pemimpin pembangkang. Dalam satu artikel, masa minta peruntukan tunjuk muka manis bila dah dapat, apa yang jadi? Adakah pembangkang ini waktu mereka memerlukan peruntukan? Waktu mereka memerlukan peruntukan, muka mereka manis, mereka buat-buat baik. Adakah mereka melakukan perkara sedemikian? Dan bila dah dapat peruntukan pula, lain yang jadi. Mungkin akibat tak tahan lagi, Zahid Hamidi keluar kenyataan ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegur sikap pemimpin pembangkang yang bermuka manis saat meminta peruntukan, tetapi di belakang, selepas peruntukan diluluskan, mereka kembali menghentam kerajaan. Ahmad Zahid berkata, tidak salah untuk berbeza pendapat, namun jangan sampai menghentam, seolah-olah tidak berterima kasih. Katanya, beliau tidak mahu menyebut siapa individu berkenaan, namun itulah yang berlaku di negeri pembangkang. Saya lumat dihentam, tidak salah untuk kita berbeza pendapat. Janganlah masa minta muka senyum, muka 10 sen. Bila dapat, hentam Perdana Menteri balik. Jangan begitu, mesti bersyukur dan terima kasih. Katanya semasa berucap pada Majlis Penyerahan Bantuan Program Perumahan Rakyat Sejahtera, PPRS, dan Majlis Hari Raya Aidilfitri, Kesedar. Ahmad Zahid berkata, sikap begitu perlu diubah kerana ia sesuatu yang tidak baik. Benar, ada peruntukan yang harus disalurkan. Tapi yang diberikan oleh Perdana Menteri adalah atas semangat kerajaan Madani. Salah satu sikap kerajaan Madani adalah ihsan, ujarnya. Jadi agak-agak siapakah pemimpin pembangkang yang dinyatakan Zahid ini? Menurut Zahid Hamidi, mereka ini waktu meminta peruntukan, mukanya sangat manis, muka 10 sen. Bila dah dapat peruntukan, mereka hentam PM, mereka hentam kerajaan pula. Berkaitan dengan kenyataan Ahmad Zahid Hamidi ini,
Ini pasti satu tamparan hebat untuk seluruh kepimpinan pembangkang, ataupun satu amaran dan peringatan supaya tidak melakukan perkara sedemikian, karena menurut Zaid Hamidi, timbalan Perdana Menteri, perkara ini adalah tidak baik. Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fairs Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, saudara-saudara. Antara seri cerita ataupun episod rasuah yang kita nantikan, yang rakyat nantikan keputusannya ataupun perkembangan terkininya, adalah berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah. Sudah pasti seluruh rakyat di negeri Sabah tertanya-tanya apa perkembangan. Nombor satu, persoalan yang paling utama adalah siapa dalang utama skandal rasuah di Sabah. Sudah pasti netizen yang bersuara, yang memang tidak menyukai rasuah, benci rasuah, akan berkata semua perasuah perlu ditangkap. Tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah, ada satu pendedahan terbaru. Lagi banyak bukti menjahanamkan akan dibongkar. Pembocor maklumat yang mendedahkan skandal rasuah Sabah sedang mempersiapkan lebih banyak bukti menjahanamkan untuk diserahkan kepada SPRM. Nah, saudara-saudara, saya tertanya-tanya apa maksud bukti menjahanamkan ini? Adakah ini akan melibatkan kepimpinan kerajaan negeri Sabah, kepimpinan Haji Jinor sebagai Ketua Menteri Sabah, dan beberapa adun yang disebut di dalam skandal rasuah ini? Adakah maksud bukti menjahanamkan ini boleh menyebabkan kerajaan negeri JRS tumbang? Boleh menyebabkan Haji Jinor tumbang? Nah, itu persoalannya. Dalam satu artikel yang lain berkata, satu lagi bentuk serangan terhadap Haji Jinor, kenyataan anti rasuah Haji Ji, jenaka terbesar tahun ini, kata adun warisan. Bagi saya ini pasti satu perkara yang sedikit sebanyak memalukan prestasi Ketua Menteri Sabah. Namun kita nantikan apa pula pandangan Ketua Menteri Sabah berkaitan dengan ini. Dalam artikel ini, seorang adun warisan menyifatkan kenyataan Ketua Menteri Sabah, Haji Jinor, bahawa dia tegas membantras rasuah dalam pentadbirannya sebagai jenaka terbesar tahun 2025. Adun Elopura Kelvin Chong merujuk laporan utusan bertajuk Haji Ji tegas bantras rasuah, fokus pembangunan rakyat yang disiarkan pada Sabtu lalu. Artikel pada 28 April. Ini adalah jenaka terbesar tahun 2025. Memang tiada ubat bagi yang tidak tahu malu seperti Haji Jinor selaku pengerusi Gabungan Rakyat Sabah. Katanya dalam kenyataan. Chong merujuk gambar yang mengiringi laporan itu yang memaparkan Haji Ji dipentas bersama-sama Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Arifin Arif, Speaker Dun Sabah Kazim Yahya, dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Armizan Ali. Arifin dan Kazim terdedah dalam video berhubung skandal rasuah lesen penerokaan mineral yang menjadi bual mulut seluruh rakyat Malaysia, masyarakat Malaysia, terutamanya rakyat Sabah. Justru Haji Ji sama sekali tidak layak untuk bercakap tentang agenda membantras rasuah, kerana kedudukan mereka semua adalah dalam siasatan SPRM berhubung kesalahan rasuah, kata Chong. Laporan utusan tersebut antara lain memetik Haji Ji sebagai berkata pentadbirannya menekan prinsip integriti, accountability dan ketulusan. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan ini apa komen Anda?